Sampai yang ke surah apa? 7. Masih lagi bab ikhlas ya? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin harami wa bisiwa bismika Allahumma ya daimi ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhibala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya setelah beberapa purnama. Betul. Hampir lebih daripada setengah tahun ya. Betul. Bulan Februari ya. Nampak punya lama tak jumpa.
muka sama juga insya-Allah. Masih lagi bernyawa, masih lagi kita hidup lagi walaupun kacau bilau sekarang ni, betul. Dah naik balik dah, hari ni dah 287. Bagi kau ni salah ni tak pakai masker ni. Kalau boleh kena pakai masker. Takut tak dibenarkan kuliah. Takutlah kena ada masker. Siapa yang masuk kena disiapkan dah. Kena standby. Kena pakai dengan keadaan semasa yang lagi membimbangkan. Bawa balik pada Sabah lah, macam-macam lah Demi orang Sabah di sini tu tak balik kan. Yang ni tak balik Sabah lah. Tak balik. Confirm. Mudah-mudahan kita ni tak bukan apa, tapi nak kena jagalah keselamatan, nak jaga safety kita. Bukan untuk sendiri, untuk ke semua orang. Sebelum jadi apa-apa. Islam pun dah suruh macam tu. Maknanya berwaspada dengan keadaan semasa. Dibimbangilah nanti masuk pegawai KKM ke, polis ke, takut. Siapa yang ada tolong pakailah. Boleh. Minta kerjasama. Apa yang ada masker tolong pakai sebelum apa berlaku, insya-Allah. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 7. Perenggan mana Atas bawah? Perenggan bawah. Perenggan tengah ke? InsyaAllah. Atas sekali Atas sekali kena ikut sebelah lah. Ke surat 6. Hadis yang sebelah tu disambung, insyaAllah. Bab yang masih lagi kita sentuh iaitu ikhlas. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iyyaka siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi InsyaAllah saya share dalam audio kuliah. Ini di dalam audio kuliah. Siapa yang ada Facebook boleh buka dalam audio kuliah. Kita tengok sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Start pada muka surat 6. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Maryam dari Dabirah dari Abi Habib berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la yarfa'una 'amala 'abdin min ibadillahi fayastaqsirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah ta'ala min sultani fayuhillahu ilaihim. Innakum hafazatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsih. Inna abdi haza lam yukhlis li amalahu faqtubuhu fi sijjin wa yas'aduna bi amali abdin fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allahu min sultanih fayuhillahu ilaihim. Innakum hafazatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsih. Inna abdi hadza akhlasa li amalahu faqtubuhu fi illiyin. Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya para malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hadirat Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedang aku mengawasi isi dan niat hatinya. Hambaku ini tidak ikhlas kepadaku dalam amalnya, maka catatlah dalam sijjin
Dan ada kalanya membawa naik amal hamba lalu merasa anggap sedikit dan kecil sehingga sampai kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kamu mencatat amal perbuatan hambaku dan aku mengawasi isi hati dan niatnya. Orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatan kepadaku. Catatlah amalnya dalam Illin. Ni dua hamba, dua golongan, ya, buat amal. Satu niat untuk orang, untuk makhluk. Satu lagi niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni nak beribadah, nak buat benda baik, tak ada benda lain yang kita niatkan, mesti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Taala. Nak datang surau ni pun lillahi Taala. Nampak? Tu hamba tersebut yang mula-mula tadi, hamba dia hebat. Malaikat tengok hebat sangat dia punya catatan perkara ibadah dia. Banyak ibadah. Tapi Allah tu Maha mengetahui. Dia dapat lihat, dia dapat dengar isi hati hamba tersebut. Ya, dia tahu ikhlas ataupun tidak. Malaikat tak boleh cek. Yang dalam ni, yang tak ada suara ni, hati ni, Allah saja yang tahu. Tak boleh tipu tuan-tuan. Manusia, malaikat kita boleh buat, tapi dengan Allah Ta'ala jangan main-main. Diselongkarnya kita satu-satu. Ni dalam dunia boleh tipu, ya. Dalam planet bumi ni boleh tipu, dalam angkasa lepas boleh tipu, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala tak boleh tipu. Sebab tu Allah bagi sekarang COVID-19. Betul? Pasal perangai manusia melampaui batas. Itu dah elok sikit, ni naik balik. Pasal apa? Perangai, sombong, egonya, laranya, lekanya, tak nak balik pada Allah Ta'ala. Hari itu tak dibenarkan datang surau. Hari itu tak dibenarkan datang ke masjid. Sembahyang jemaah pun tak dibenarkan. Berapa bulan? 3 bulan PKP. Betul? Dulu Tok Imam kata tu tak sembahyang Jumaat 3 kali fasik. Tok Imam kata orang yang tak datang sembahyang tu, tiba-tiba Tok Imam tak datang 3 bulan. Betul tak betul? Bukan Tok Imam sini lah, sini tak sembahyang Jumaat kan, masjid lah. Dia mengata Tok Imam, Tok Bilal tu, orang tu tak sembahyang tu, duduk je main motor, main kereta kan, duduk di kedai. Dulu Tok Imam kata dia, tiba-tiba orang yang dekat kedai tu kata balik Tok Imam. Tok Imam tak pergi sembahyang 3 bulan. Sembahyang tarawih sebulan tak pergi. Sembahyang raya pun dia tak pergi. Betul tak betul? Sebulan 4 kali Jumaat, 3 bulan? Bukan 3 bulan kan? Lebih kan? Lebih 4 bulan kan? Dia sampai PKPP baru boleh sembahyang Jumaat. Itu pun register nama. Kalau ada nama boleh masuk online. Betul? Tak ada nama, sila balik. Sekarang Allah bagi balik untuk sembahyang. Berapa kerat yang datang sembahyang sekarang? Allah tu kena renung tuan. Ya, Allah naikkan balik sekarang 287 hari ni. Allah, tuan. Semenjak daripada awal itu sampai sekarang, hari ni yang paling tinggi. Nampak? Kita punya ramai tuan-tuan, ya, peringatan Allah Ta'ala tu hebat. Ya, pasal kita ni kadang-kadang leka. Allah uji macam-macam, tapi leka juga, ya, seronok dengan dunia. Akhirnya ni Allah sayangnya Allah Ta'ala tuan-tuan, sayang sangat dengan kita ni. Bila kita diuji macam-macam daripada PKP itu sampai PKPP sekarang ni, Allah bagi juga hadiah tuan-tuan. Ada tak hadiah dia? Ada. My Quran Time. Ada follow tak ada follow? Ada tengok tak ada tengok? Jangan tak tengok tuan-tuan. Itulah hadiah yang paling hebat. Dia bagi 2 qari, 1 tadabbur. Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi. Hari ni dah masuk juzuk 5 tuan-tuan. Satu hari satu muka surat. Satu hari satu muka surat. Hari ni dah juzuk 5 surah An-Nisa.
dibuka, dikupas, ditadabburkan, ditunjukkan tajwidnya, ditunjukkan adab, ditunjukkan akhlak dengan Quran. Tak boleh membaca macam tu je. Kalau kita ikuti daripada episod pertama tuan, boleh tak kita dapat ilmu dia? Bukan boleh tuan. Orang tulis balik catatan ini. Dah ada keluar, dah keluar lah ni. Nota My Quran Time. 1 juzuk tebal ni tuan. Baru 1 juzuk. Tengok. Mewah lah kita. Mewah tuan. Saya nak catat pun tak catat juga, tapi tak terungkai macam ni tuan. Dengan gambar dia, dengan tulisan cantik dia. Allah tuan. Hadiah lah tu. Tu hadiah sebenarnya. Pasal apa? Yang nak menyelamatkan kita di dalam liang lahat yang sedang gelap ni. Tak percaya, nanti pergi ke Masjid Batu 14, pergi belakang tu, lepas isyak pergi ramai-ramai tengok liang lahat. Gelap atau tak gelap? Kalau tak ada tiang lahat, gali, minta tolong gali kubur, galikan malam ni juga. Tengok gelap tak gelap. Try seorang-seorang masuk baring. Kan? Yang lahat turun masuk dalam, betul? Lepas tu kambus. Macam mana? Orang bisa ustaz. Orang Jawa kata, betul? Tak bisa. Mana? Memang akan bisa. Satu hari kita akan bisa. Bisa tak? Bisa masuk. Kita akan masuk. Kita akan masuk. Bukan ramai-ramai macam ni. Satu-satu. Siapa yang tunggu? Tak ada siapa yang tunggu. Nampak? Gelap dan sunyi. Tu motivasi kita. Bila kita dimotivasikan macam tu, takut tak kita? Takut. Takut bukan dengan Allah Ta'ala lagi, belum jumpa Allah lagi. Takut yang nak datang lagi dua makhluk yang hebat, yang akan menyoal kita satu-satu soalan. Yang Tok Imam selalu baca dalam soalan-soalan talqin. Betul? Bila baca talqin kan ditanya isu dia. Itu bukan untuk orang yang mati tu. Dia baca tu untuk yang hidup, yang tinggal isap rokok tu. Betul. Yang isap rokok relax. Aku ke? Dia tak aku. Dia lagi siap buat kuih apa? Kuih donat lagi. Asap tu dia boleh buat kuih donat. Allah, tuan-tuan. Dia terlupa yang dia tu, soalan tu untuk dia. Yang mati mana dengar? Tak dengar. Yang mati tak dengar. Pasal apa? Dia teraung-raung. Waktu kita pikul dia, usung dia daripada bilik jenazah ke bilik jenazah, bilik mandi, dia meraung-raung sebenarnya. Cuma kita tak mendengar. Kalau kita mendengar, waktu kita usung jenazah tu, apa jadi? Belum, diletak perlahan-perlahan keranda tu. Tak mati lagi orang tua ni. Letak bawah. Tu masalahnya, tak dengar. Yang dengar binatang, haiwan, serangga. Jin dengan manusia tak dengar. Ni nampak gelap. Dan datang 2 pula malaikat yang dinama Munkar Nakir. Kata kitab lama, ulama dulu, Tok guru saya pernah kata, kemungkinan ada lagi 2 malaikat, Munkar Nakir, Nakur Nu'man. Soalan lisan, soalan bertulis, semua ada. Agak-agak macam mana rupa dia? Kita akan jumpa cerita ni mungkin dalam bab nombor 2. Tak terdaya kan, dengan gigi taring dia, dengan mata dia macam kilat petir, suara macam petir gurau, rambut sampai lantai tanah. Bayangkan kalau rambut kita berdiri sampai ke tanah, rupa apa tuan-tuan? Ada rupa tak rupa? Ada rupa apa? Kalau berdiri rambut dia sampai tanah, rupa apa tuan-tuan? Wah, tuan, tu. Nak lari mana kita? Kita di dalam liang lahat. Sebab tu Allah bagi hadiah tengah-tengah PKP ni, tengah COVID, Allah bagi My Quran Time. Siap dah nota semua cukup. Kalau tak ikut juga, kita gagak boleh jawab tak dengan Allah Ta'ala. Maksud dan lahat. Orang yang berbakti dengan Quran, tuan-tuan, orang yang berbakti, maksudnya bukan bakti apa-apa, dia tolong, dia bantu, dia baca, dia mengaji, dia mempelajari satu-satu.
sampai ke mati. Saya tak lupa semalam orang hantar gambar Tok Bilal mati dalam surau. Flat mana? Subanjaya, Shah Alam, Seksyen 27. Baru 2 rangkap saja. Allah Akbar, Allah Akbar, mati. Rupanya dia, malaikat pun masuk surau. Betul tak betul? Tu dalilnya itu semalam. Malaikat masuk surau. Dia tak ikut orang aksiden kereta. Aksiden kereta kadang-kadang tak mati. Yang duduk dalam kereta mati hari itu. Lelap 3 mati. Malaikat. Semalam dalam surau. Nampak? Sebab tu sekarang masuk surau, hati-hati. Betul tak betul? Hidup ramai-ramai, betul? Jangan seorang-seorang. Seorang-seorang. Maksudnya dia tak azan, dia tak bagi salam pun. Macam Rasulullah SAW, dia sempat bagi salam, Assalamualaikum, waktu Nabi nak diwafatkan, nak dicabut nyawanya. Nabi tengah sakit, datang malaikat, dia berupa orang. Satu malaikat Jibril, satu malaikat Israel. Yang cabut nyawa malaikat mana? Jibril ke Israel? Israel lain. Israel Yahudi. Israel malakul. Dia bagi salam 3 kali. Kali ketiga baru Nabi suruh Fatimah, itu bukan orang, itu malaikat. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi sempat jawab. Nabi tahu itu malaikat. Allah dah bagi tahu wahyu. Kita agak-agak sempat. Tak sempat tengah azan semalam Bilal. Tu belum imam lagi. Itu baru Bilal. Kena kenong tuan. Hebatnya malaikat. Tu kena kenong kita. Persiapan kita. Sebab tu salah satu persiapan yang paling hebat, Al-Quran Time. Yang TV, yang internet, betul, My Quran Time. Kita dengan Allah Ta'ala, dengan Quran gitu, ayat Allah Ta'ala, tu yang panggil tali Allah. Quran tu tali Allah. Kita berpegang dengan tali Allah. Tak ada lain. Lepas tu masuk liang lahat, ditangisi bumi. Masuk liang lahat, ditangisi langit. Masuk bumi pasal dia menangis. Pasal apa bumi menangis? Pasal dia tak berhenti sujud. Dia tak berhenti ingat Allah Ta'ala. Dia tak berhenti zikrullah. Tak berhenti dia. Duduk macam mana pun, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, ya alim, ya halim, ya aliyu, ya azim, ya ghani, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hujan lebat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tak berhenti tuan. Bukan tunggu tok imam, bukan tunggu berjemaah. Dia sendiri menangis bumi bila hamba tu mati. Bila masuk dalam liang lahat, bumi meluk dia macam ibu memeluk baby dia. Ditulis dalam kitab lama, ulama menyatakan menangis bumi. Pasal apa? Hamba yang berzikir tu dah tak ada, mati dah. Sebab tu kita duduk-duduk saja di rumah, nak tidur jangan berhenti tuan. Berhentilah handphone, berhentilah WhatsApp, berhentilah Instagram, Facebook, berhenti. Tak salah, tapi nak berkomunikasi, insya-Allah, nak mencari ilmu, insya-Allah. Tapi pada-padalah masa kita dengan Allah Ta'ala, dengan keadaan semasa sekarang ni. Nampak? Tu peringatan, yang tak pernah diceritakan oleh mbah kita. Betul? Tahu tak mbah? Grandmother. Orang Jawa kata mbah. Betul? Grandfather, nenek, Tok Wan, Tok Ki, tak pernah cerita COVID-19. Bapa mertua saya panggil COVID ni combat. Bila nak tanya, bapak mana masker ni? Mana? Combat tak ada, bagi baru dia tu. Ni combat panggil. Ni kan ikon ni. Besok cucu kita tahun 2040, atau ini apa? Itu ikon 2020. Ni dia. Tu. Nampak? Ni kena renung kita. Tu bumi menangis. Langit menangis. Pasal apa langit menangis?
Tak ada lagi hamba Allah Ta'ala nak sujud, nak berzikir, nak doa, tadah tangan menghadap langit, minta. Dah tak ada lagi dah. Pasal langit ada dua pintu. Satu pintu rezeki, satu pintu kebajikan, pahala. Pintu rezeki apa dia? Bila pintu rezeki tertutup, tak jadi apa kita. Suaplah susu. Masukkanlah getah ada susu, betul? Air mineral, air zam-zam, suap dia. Masuk, keluar balik. Rezeki sudah tertutup. Putus. Orang Jawa kata game's over. Betul? Tu rezeki. Oh, dia tak makan susu kot, dia makan bubur. Cari bubur. Ayah nak bubur apa? Wes, kita orang masak. Tak payah, aku nak bubur McDonald. Ada tak bubur McDonald? Ada, mahal tuan-tuan, tapi itulah sedap. Duduk kampung tapi nak makan bubur McDonald. Itu online, betul? Allah, Grab, Panda, sampai kita pun ambil cedok bubur McDonald, suap 2 sudu, 3 sudu, masuk, keluar balik. Apa kata? Putus dah rezeki dia. Sekarang kita boleh makan, betul? Bila masuk bab tu, putus rezeki. Base games over. Pintu pahala pun tertutup. Kita sembahyang ke, mengaji ke, tak jadi apa. Pasal apa? Games over. Masa sudah cukup. Nampak? Ni ada masa, carilah peluang. Sebab tu salah satu masa kita dengan Al-Quran. Pasal apa? Masuk dalam lubang kubur, tuan-tuan. Yang nak menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Bukan bawa pergi, tak. Quran tu kita baktikan waktu kita sedang hidup. Ni. Tak kira hafal ke tak hafal, tapi kita masih boleh mengalirkan air mata. Itu lagi hebat, tuan-tuan. Dengar ayat Quran tu sebab. Tu yang tengok ditunjukkan dalam Quran Time tu. Bila dia beralih daripada satu surah ke satu surah tu, dia terasa sebab. Kalau dia tak tadabbur surah Al-Baqarah tu, harapkan bacaan sendiri, belum tahu, tuan-tuan. Bila dibacakan Quran tu, kita tahu ada bab hukum-hukum Allah Ta'ala. Betul tak betul? Ada. Hukum riba, hukum hutang, hukum arak. Ada tak dalam tu? Ada. Tu kena kendong kita. Jangan sampai kita tak tahu. Bila dikupas tu baru tahu riba tu bukan Allah haramkan. Riba tu Allah perang. Kalau Allah perang, tuan-tuan, macam mana? Tu kena kendong kita. Kalau ada pinjaman, ada tu, carilah jalan. Dah tahulah data tu keluar direct daripada Al-Quran, bukan daripada ulama, bukan daripada manusia. Data tu pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan lagi bab apa lagi yang terbaru? Bab anak yatim, bab harta pusaka. Ada tak? Ada, tuan-tuan. Tak boleh, kita tak boleh lari hukum Allah Ta'ala. Ini bukan hukum parti itu parti, tak. Itu kan Al-Quran yang kita mengaku innad dina indallahil Islam. Kita minta lagi pagi-pagi, Allahumma hdini fi man hadait. Doa kunut. Tadi kita sembahyang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi hidayah. Allah bagi tak? Bagi. Nampak sayangnya Allah Ta'ala, dibagi nikmat orang Malaysia ni. Daripada PKP sampai sekarang PKPP. Kat 9 bulan, betul? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Allah, tuan. Pak, nikmat hebat. Negara lain dikurung, tak ada makan. Kita negara Malaysia, alhamdulillah, daripada PKP sampai sekarang cukup makan, betul? Tak boleh keluar 3 bulan. Cukup tak makan? Tak cukup, dihantar NGO, semua cukup. Tak kebulu kita. Negara lain bergaduh, tak ada makanan. Nampak? Selesai PKP, PM kata keluar, boleh lepas hari raya boleh keluar, betul? Boleh balik. Apa jadi? Terkejut Perdana Menteri, gemuk-gemuk rakyat dia. Betul tak betul? Allah, tuan, tak ada yang kurus, gemuk-gemuk belaka. Padahal baru lepas bulan puasa, betul? Memang dia buka puasa menterdarah, betul, tuan. Memang hebat, bukan buka puasa, makan terus. Habis raya baru boleh keluar. Allah bagi lagi durian, daripada Musang King sampai Tupai King.
Ada tak ada? Ada. Gemuk tuan-tuan. Lepas tu harum manis pula. Allah tuan-tuan, punya hebat nikmat Allah bagi. Nampak? Itu pun kedegilan masih terus juga dibacakan, dihadiahkan Quran time, dibacakan bab arak tu haram. Confirm haram. Pasal apa? Memudaratkan orang. Sampai diseret polis tu, dilanggar dekat roadblock tu. Berapa orang? Dekat 20 orang mati dalam PKP tu. Yang langgar apa? Yang mabuk. Sebab tu nak tunggu apa lagi? Dah confirm arak tu haram. Betul? Ini bukan pasal resis, bukan pasal politik. Ini dah diceritakan dalam Quran, arak. So, sebab itu kena fikir. Kita berdoa, minta pentadbir pemerintah. Sampai bila nak dapatkan sumber makanan, sumber pendapatan daripada cukai arak yang haram tu? Sampai bila? Nak disuapkan kepada rakyat? Sampai bila? Ni bukan politik. Kita cakap yang sebenarnya. Tu kata Ustaz Somad punya tu juga. Ustaz Somad mengata, sampai bila kita nak makan makanan yang masih lagi dalam keadaan yang haram, sumber yang haram. Dah tahu dah arak tu haram, dah membunuh orang dah. Polis tu relax, jaga roadblock, tak tanya lesen pun langgar terus. Dah langgar orang satu lagi motor tu, diseret lagi motor. Allah tuan-tuan, kita punya geram tu memang dahsyat tuan-tuan. Ya, geram tu kita dahsyat sangat. Bukan pasal resis, pasti pasal perangai orang mabuk yang minum arak tu. Sebab tu kena haramkan terus, tutup terus sebenarnya. Nak buat apa lagi kita? Dah tahu dah. Pasal apa? Kita dah ucapkan inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur balik dengan Islam. Ni tu kena renung kita. Tu bab anak yatim, bab pusaka. Ada tak bab pusaka? Tengok yang baru ni ada bab anak yatim, jangan main. Dan bab wanita pun ada juga. Tu kena renung kita. Sekarang ni tengah bab keluarga suami isteri. Macam mana pula undang-undangnya? Macam mana pula adab-adabnya? Bila nak mengaji, bila nak kahwin, kena mengaji surah An-Nisa. Tu jangan terus-terus terima menantu, jangan terus-terus terima anak menantu. Kena renung kita. InsyaAllah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Letakkan baju ni. InsyaAllah. Sembalik dan kita tadi, ya, diingatkan kita hari ini sabda Rasulullah SAW, amalan hamba, seorang hamba itu yang dianggap banyak oleh malaikat, walhal daripada Allah Ta'ala dia cuma hanya mencatat amal hamba, sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawasi isi dan niat hatinya. Tu orang yang hebat, niat lillahi ta'ala, Allah hantar dia di tempat yang terbaik amalannya, di Illiyin. Yang di Sijjin tu amalan yang terburuk, tempat yang terburuk. Itu bezanya. Sebab tu kita cari jalan nak beramal mesti ada 4. Pertama mesti ada ilmu, kedua mesti ada niat, ketiga mesti ada sabar, keempat mesti membulat terus ikhlas terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tu mesti tak boleh terungkai, pastikan kita ada. Boleh tuan-tuan? Tu kita tak boleh bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab tu orang yang bertakwa, dalam Quran dicatatkan orang yang berjaya, orang yang bertakwa tu ada 5 ciri. Orang yang berjaya dalam orang takwa yang berjaya ini ada 5 ciri-ciri dia. Yang pertama, mereka ni beriman kepada Allah, beriman kepada yang ghaib. Dia yakin alam ghaib. Apa dia? Alam akhirat, alam kubur, alam barzakh. Yakin kena ada. Jangan tak yakin dah mati selesai. Tak. Kita umat Islam bila dah mati tak selesai sebenarnya. Ada lagi satu alam yang ditulis oleh penulis Indonesia B. Arifin, dipanggil hidup sesudah mati. Itu kita dihidupkan balik. Masuk liang lahat, kita dihidupkan balik, dibangunkan kita. Yang hidup balik. Betul? Mana yang hidup tunggu situ? Walaupun itu isteri dia, walaupun itu anak dia, walaupun itu suami dia yang dicintai, yang disayangi. Betul? Allah sehati sejiwa. Tu waktu hidup, waktu mati dia balik. Nampak? Tu. Kalau isteri mati, suami lagi cepat balik. Tahulah kita lelaki. Betul? Sebab tu jangan main-main. Isteri kalau mati, kalau jenazah tu kalau ada lagi dalam rumah, jangan disebut-sebut nak kahwin lagi. Dibimbangi jenazah tu bangun. Faham? Sampai ke mati dia mesti lagi cemburu kan. Dia takut suami dia kahwin lagi. Sampai mati pun dia akan bangun. Sebab tu jangan sebut-sebut nak kahwin lagi depan jenazah. Takut dicekiknya kita nanti. Tu kata tok guru saya lah. Buat lawak dia. Tu. Sebab tu hati-hati. Orang perempuan jangan main tuan. Tu kalau isteri mati dulu. Betul? Kalau suami mati dulu, apa jadi? Isteri tu boleh kahwin tak? Boleh. Kena pula kaya, kena pula muda. Tu. Kahwin dia. Lepas cukup edah, dia kahwin. Orang Pinang kahwin. Kena pula yang Pinang handsome. Betul? Allah tuan. Meraung tak kita? Meraung. Di mana kita meraung? Dalam kubur. Ya, kita ada motor chopper Harley Davidson, kita ada Porsche, kita ada Q7. Tahu Q7? Audi Q7. Sayang nak pergi surau, selimutkan Audi tu. Takut digigit nyamuk. Hujan lagi tak keluar. Betul? Sanggup naik apa? Sanggup naik Grab. Siapa nak cuci? Betul? Tu. Bila mati, siapa seronok? Suami baru yang seronok. Tu. Kita tahu tak? Tahu. Mati lagi seorang yang dalam flat ni. Ditanya kita dalam alam roh tu bertemu-temu tu kan? Bertemu. Alam roh tu kita bertemu. Ada kitab lama.
Waktu dalam alam roh kat kawasan kubur tu, kita bertemu kawan kita yang mati lagi seorang. Kita tegur dia, macam mana wife saya, kita cakap putih juga dalam kubur tu. Apa jadi? Dah nikah dah dia. Dengan siapa? Allah. Sedih kita dengar. Lalu pula orang rumah kita petang-petang naik motor besar kita, lalu depan kubur, dia tunjuk kat suami, itu kubur suami saya tu. Allah. Nampak? Kita tak dengar. Tiba-tiba suami tu nampak depan ada melintas, dia horn. Kita dengar horn motor kita. Motor aku tu. Sedih tak sedih? Meraung kita. Orang Negeri Sembilan kata apa? Melopong terus kita. Tu. Pasal apa? Waktu dia hidup sayang-sayang duit, tak nak ke surau, motor simpan rumah, tak nak ke masjid. Sayang. Ya. Bila PKP suka dia tak pergi masjid. Oh, tak boleh masjid. Alhamdulillah, sembahyang ramai-ramai. Tiba-tiba sembahyang juga berjemaah, isteri arahkan. Dia takut isteri arahkan. Imam dia kata. Jadi imam tu, bukan jadi imam, khatib terus. Sembahyang raya. Sembahyang raya. Seumur hidup tak pernah jadi khatib. Semua orang satu keluarga jadi khatib, betul? Pegang penyapu, pegang senduk semua cukup. Tu Allah ajar kita. Tu kelebihan Ramadan, betul? Tu. Nampak? Tapi yang kesedih ada yang tak tarawih. Pasal dia ingatkan, kenapa awak tak tarawih? Ni satu kampung cerita. Kenapa tak pergi tarawih? Oh, bukan tarawih kat masjid, ustaz. Nak marah juga tu. Kepala otak kau. Akan tarawih tu kat masjid surau je. Habis kenapa tak tarawih? Tak ada orang selawat, ustaz, dia kata. Kan satu rumah tu keluarga kan semua boleh selawat, betul? Bukannya wajib pun selawat. Terus sembahyang pun tak ada apa pun. Selawat tu memang diajar oleh ulama datang Malaysia ni, nak meyakinkan kita jaga masa tu, nak takut orang boring, betul? Takut orang boring atau jemu sembahyang banyak-banyak. Akhirnya ulama ciptakan, ulama Yaman, ulama Arab ni ciptakan selawat antara dua rakaat tu. Zaman Rasulullah, dia semain tarawih tu dia rehat-rehat, 2 rakaat solat dia rehat, duduk relax. Kalau surau ni buat macam tu tak jadi. Tak hilang, ada kat dapur. Tu. Dia tunggu witir baru masuk sini balik kan. Allah, tuan kena kendong kita. Tu. Akhirnya sampai kita sembahyang kat rumah, betul? Tu nak ajar kita pasal apa? Kita kurang ajar. Waktu boleh sembahyang di masjid, kita tak nak ke masjid. Waktu sembahyang jemaah, imam kata rapatkan saf, dia tak nak rapatkan saf. Akhirnya sekarang jarang-jarang, betul? Diajar kita. Tu. Nampak? Nak sembahyang, masuk suhu 37 atas, sila balik. Allah ajar kita sekarang. Nampak? Nak datang rumah Allah Taala sekarang mahal, harganya mahal. Nak masuk, cek suhu, pakai, ingat ambil wuduk dah bersih tak? Sanitizer. Pak, undang-undang. Itu bukan kerajaan Malaysia, itu kerajaan Allah Ta'ala hantar. Nak mengajar kita yang memang selalu jadi kurang ajar. Tu. Nampak ya? Tu kena renung kita. Tu isteri tadi, cerita isteri tadi tu, ya. Dia dengar horn tu baru tahu itu motor aku sebenarnya. Nampak pasal apa? Takut pasal kita sayang-sayang sangat bab harta benda. Benda ni dicerita dalam zaman Rasulullah juga. Ya, orang bukan zaman kita je gila harta, tak. Orang zaman Nabi pun masih gila harta. Tengah perang tu, perang Uhud, pusingan kedua. Perang yang pertama menang, perang kedua Nabi kata tunggu, jangan turun. Manusia Islam ni tu zaman Nabi tu, bukan talaki tu, memang direct Nabi. Memang betul-betul dengan Rasulullah. Itu pun tak dengar cakap Nabi Muhammad SAW. Nampak? Bukan tak dengar, dikatakan derhaka dengan Rasulullah SAW. Allah balas balik, tewas perang Uhud yang kedua. Nampak? Nak mengajar, nak bersihkan hati manusia yang suka dengan harta dunia, bab dunia, sampai terlupa perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Batu hati orang yang bertakwa yang pertama yang tadi, mereka yang beriman kepada yang ghaib, dia yakin ada alam kubur. Yang kedua, orang yang berjaya, orang bertakwa yang jaya ialah mereka yang mendirikan solat.
solat tu disempurnakan betul-betul. Kesempurnaan solat. Jangan kita lekang walaupun satu waktu. Tapi jangan fokus yang 5 waktu ya, itu memang wajib. Ada tak lagi solat yang lain? Ada. Ba'diyah, qabliyah, duha, awabid. Tolong tuan-tuan, itulah saja yang nak membawa kita ke dalam lubang kubur yang gelap. Yang ketiga, ciri orang bertakwa yang berjaya ialah mereka yang suka bersedekah ke jalan Allah. Jangan sayang duit tuan-tuan, jangan sayang harta. Tu bila mati suka suami baru, betul. Jangan kita ni yang hidup ni carilah pahala sebanyak yang mungkin. Jangan tunggu kaya nak bersedekah. Kata Tuan Guru Harundin, bersedekahlah kita sampai jadi kaya. Faham? Tu. Janganlah kalau tong lalu bagilah. Siap-siap. Kalau senyum je boleh tak ustaz? Tu kan sedekah dia kata. Ambil tong tu ketuk kepada dia. Kedekut nak mampus. Beli top up sampai 1 bulan boleh bayar postpaid boleh bayar 1 bulan 150. Beli Astro 1 bulan 150 sampai 200-300 channel. Pergi shopping Tesco penuh troli 500-600 boleh bayar. Sedekah RM5, RM10 berkira dengan Allah Ta'ala. Jangan. Tu pinjam. Kita ni duduk taman ni, duduk flat ni, sementara orang Indonesia kata mampir saja. Betul? Kita ni mampir. Bila mampir, cukup masa mana? Dalam. Masuk tanah. We are going down. Betul? Tu. Pasal apa? Bila kita berumur, kita slowing down. Bila berumur, mana ada orang lagi tambah laju? Dah masuk 50, 60 kan slowing down. Pelan-pelan naik step kan. Nak buka pintu pun perlahan. Masuk 60, lagi perlahan. Sama je Usain Bolt buat lari sprint 100 meter, betul? 9.6 saat, betul? Wah, sekarang boleh buat? Tak boleh. Dia dah risau. Ada budak Malaysia, ada budak Melayu Malaysia di Perak boleh buat rekod 200 meter bawah 20 saat. Baru 15 tahun. Usain Bolt tua. Orang Perak kata tua. Kita pun tua juga. Dah masuk 1442 Hijrah. Tua tak kita? Tua. Nombor bertambah. 50 jadi 52, 51, 52, 60. Ada orang sampai 90. Ada. Nampak? Pasal apa? Bila perlahan, bila tua, slowing down. Slowing ni apa? Makin lama makin perlahan. Bila slowing down, kita akan going down. Betul-betul. Jangan main tuan-tuan. Tu maksudnya persiapan kita. Tu yang kedua, jaga solat kita, jaga sedekah kita. Yang keempat, mereka yang beriman dengan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Tu. Yang yakin dengan Al-Quran, dia tak berhenti. Semalam Ustaz Fazrul kata ada pakcik tu 2 orang meniaga, tapi Quran time dia tak pernah miss. Dah sampai sekarang pun dia masih lagi tak pernah miss. Boleh lagi buat catatan. Bangun subuh dia tengok lagi ulangan, dia boleh buat catatan. Sebelum ni dia pergi tinjau dekat Johor. Orang tua tu, Wak Karmun siap buat gerbang depan tu, bangga My Quran Time. Allah tuan, dia bangga dengan bab Quran, bukan bab logo parti, bukan bab logo apa. Dia logo Quran tu, masa kita dengan Al-Quran. Semua orang tangkap gambar tuan. Pasal apa? Dia hidupkan syiar Quran tu. Pergi tempat orang yang meniaga kuih apa? Kuih jemput-jemput dia. Bukan korporat tuan-tuan. Kuih jemput-jemput. Pakcik tu dah 77 tahun, tapi dia boleh lagi tak miss iklankan My Quran Time. Nak jaga anak dia, hidup anak dia semua, jual kuih je. Pak keberkatan dia. Tu yang paling hebat. JDT, Tengku Mahkota Johor. Suka tak Quran Time? Allah tuan-tuan, Tengku Mahkota duduk dalam istana, bukan duduk flat tuan-tuan, duduk dalam istana. Duduk dalam istana pun suka dengan My Quran Time. Kita duduk taman flat ni, kalau tak suka Quran, macam mana tuan-tuan? Tu JDT tu, kuat bola dia. Nampak? Tu pun hebat. Dah lah kuat bola, suka Al-Quran Time. Hari Jumaat cuti.
Kita bila nak cuti hari Jumaat. Tu faham tak faham ni? Kena faham. Pasal apa? Jumaat hari raya untuk orang Islam. Nampak? Keberkatan dia ada. Satu waktu macam hari ni, ada satu waktu yang mustajab, yang diterima doa kita. Contohnya ulama kata antara dua khutbah. Sebab tu jangan tidur waktu sembahyang Jumaat ni. Waktu sembahyang memang tak tidur. Waktu khutbah tu memang sedap tidur. Betul? Tak percaya duduk saf belakang. Semua tak ada kepala. Betul tak betul? Malaikat kalau lalu saf belakang, dia tengok. First time tengok. Memang tiap-tiap minggu. Inilah makhluk yang memang dahsyat dia kata. Makhluk duduk dalam saf cantik semua, kepala tak ada. Kat mana kepala dia? Dalam jubah, dalam baju Melayu, dalam t-shirt. Di belakang tak ada kepala. Semua tunduk, khusyuk, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takut betul, lelap. Tu, itu bila imam berhenti baca, khatib berhenti baca, kan itulah waktu mustajab kita berdoa. Cari jalan, kalau boleh segarkan mata. Sebab tu bila hari Jumaat tuan-tuan, kena mandi sunat hari Jumaat. Bau segar badan. Nak pergi kerja pun, kita sebelum pergi kerja tu, subuh tu kita mandi sunat hari Jumaat. Niat, hari ni hari Jumaat. Jangan sibuk sunat hari raya je. Mandi sunat hari raya, tu hari raya lama lagi. Ni hari Jumaat, tiap-tiap minggu. Boleh tuan? Janganlah, berhentilah mandi wajib je. Sunat Jumaat tu mandi wajib selalu betul. Sunat Jumaat tu mandilah. Biar kita sampai masjid segar, kita tak lelap, tak tidur. Ni baru basah lagi muka, dah lelap dah. Hebat tak hebat nikmat mata tu? Patutnya dah basah mata tu, kita dah basah muka, baru kita segar. Dengan zikir, dengan doa, tu rugi tak? Miss kita tiap-tiap hari Jumaat. Boleh tuan-tuan? Tu antaranya. Yang ke berapa? Yang kelima, ciri orang yang takwa yang berjaya ialah serta mereka yakini adanya kehidupan akhirat. Orang berjaya ni yakin dunia sebentar saja. Cari banyak mana harta pun dia tetap mati sementara saja. Ni akhirat cukup kekal selamanya. Akhirat ada dua, satu dunia, satu syurga, satu neraka. Dua-dua tak mati-mati tuan. Seksalah macam mana? Syurga memang tak diseksa, betul? Selesa kita. Yang kita bimbang neraka. Itu yang Tok Imam baca tadi, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan 3 kali. Pasal apa? Pintu neraka ada 7 yang sedang standby nak menyedut kita. Batu kita ni duduk-duduk ni malam-malam ni nak tidur ni, jangan miss. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia pun dah pergi dah. Kan PKP Ramadan itu 7 Ramadan, malam Jumaat tengah malam 12.32 meninggal Tuan Guru kami Datuk Ismail Kamus. Hebat ulama, hebat, tapi Allah lagi hebat. Dimatikan ulama. Tu bala sebenarnya untuk kita. Bala macam mana? Pasal apa? Bila Tok Guru, bila ulama mati, kita ternganga-nganga jahil dengan ilmu kita. Tak ada siapa lagi nak mengguide kita, nak jadi reference, nak jadi rujukan kita. Sebab tu cari generasi yang akan datang, kita terbitkan generasi yang ke arah ulama. Tu sebab tu kena renung kita. Kata pesanan Tuan Guru, kalau malam nak tidur tu jangan terus-terus tidur. Tu salah satu pesanan kat dia. Nak tidur tu dengan wuduk kita. Jangan tidur macam tu je. Kucing tuan-tuan, lepas makan terus ambil wuduk. Dia bersih muka dia, tangan dia semua bersih, dah handsome, baru dia tidur. Kucing tu kan. Kalau kita tengok sebelah kucing dengan tayamum tu boleh, kita tidur tak ada wuduk, malu lagi dengan kucing. Malu tuan-tuan, nak tidur wuduk kita. Nampak? Bila wuduk takkan terus tidur. Apa kita buat? Kata Tuan Guru, tidur, sebelum tidur solat sunat malam. Bukan qiyamul-lail. Solat sunat wuduk. 1. Solat sunat taubat. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Taubat kita dibimbangi. Pasal apa? Mati itu dalam kelipan mata. Tengah pejam tak celik-celik. Berlaku tak? Tu dalam kereta, tidur lah tu. 3 orang mati terus. Tengah pejam.
Dan tengah celik pun ada yang tak pejam-pejam. Ada tak? Terkejut dia. Nanti terus terbuka mata. Pasal apa terbuka mata? Mata tu nampak roh dia keluar daripada ubun-ubun dia. Beliak mata. Dia nak katupkan tak terdaya. Orang lain yang tolong katupkan kelopak mata. Allah Tuhan, lemah dia. Nampak? Tu mati tu dalam pejam dan sebab tu nak tidur solat sunat dulu. Dan amalan ni kita dipesan Al-Quran juga kita baca. Al-Kahfi 10 yang awal pun boleh, 10 yang akhir boleh. Satu surah pun boleh. Terdaya. Kemudian yang cantik sekali Al-Muq. Nak tidur dengan Al-Muq. Pasal apa? Al-Muq itulah kadang satu perisai yang hebat dalam liang lahat. Setengah-setengah surah baca Al-Muq, betul? Sini pun baca. InsyaAllah kena baca. Tu pasal apa? Nak kita perisaikan kita. Jangan kita biarkan tidur macam tu. Tapi syaratnya, satu lagi, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Baca 33 kali sebelum tidur. Bismillah 21 kali. Tu antaranya. Tapi syaratnya duduk, jangan baring. Kalau baring, subhanallah tak dan 33. 3 je. Subhanallah, subhanallah, innalillah. Kalau Al-Muq pun tak habis. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakal je. Betul? Tu mata tuan-tuan dahsyat. Jangan baring, duduk dulu. Tu boleh. Antara tu 5 ciri-ciri orang yang takwa, yang berjaya. InsyaAllah kita cakap ni kot. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa bab ikhlas ni sampai ke mati. Ikhlas ni penting. Kalau tidak, tak jadi apa. Kalau tak susah juga nak buat ikhlas ni, buat juga ikhlas. Macam kita tengok Quran lah, tak boleh tak menangis. Sahabat tu dibacakan hadis sampai pengsan. Abu Hurairah nak baca hadis, pengsan dia 4 kali. Dia nak baca hadis pasal dia dapat direct. Sahabat tak dengar, dia nak baca pengsan. Kita berkali-kali dengan hadis, tak pengsan-pengsan. Tu level kita tuan-tuan. Itu kena renung kita. InsyaAllah takkan tukut mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik semua dapat tangan Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah ngisi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya nak mohon malam ni, lepas isyak kita sembahyang hajat, boleh sembahyang sunat untuk anak saya. Ada 3 orang di Turki, tengah pulun kitab Quran dah habis. Kritikal juga sana, PKP hebat juga. Sana tak macam Malaysia, sini 10,000 je, 11,000, sana 300,000. Yang sembuh dekat 280,000, yang dah kes positif 302,000 sangat. 320 sangat. 40,000 lagi nak cover. Kita nak cover tak sampai 1,000, betul? Tu beza dia. Kita malam ni baca doa sembahyang sunat hajat. Boleh tak? Nak balik tak boleh. Pasal memang tak dibenarkan balik pun. Pasal dia negara tu dah lebih pada 100,000. Kita memang Malaysia tak benarkan. Kemudian InsyaAllah kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa nisharibna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizul jabal wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak beritahu, saya ada barang kesihatan tapi tak terdaya nak bawa sini. Kemudian air zam-zam, siapa yang minat ada air zam-zam di kereta. InsyaAllah.